أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجعل أو جعل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين المبتدأ هو الاسم باب المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وغير ذلك وغير المفرد 4 أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة babul mubtada'i wal khabar. Masih lagi dalam perbicaraan al-marfu'at. Jadi kata musannif al-marfu'atu sab'atun. Apa ni isim-isim marfu' itu ada 7. Dan sebelum ni kita dah baca fa'il dan juga naib fa'il alladzi lam yusamma fa'iluhu ataupun al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi kita dah baca 2 isim marfu'. 2 isim yang marfu'. Dan hari ini mubtada' dan juga khabar. Kalau sempat kita ambil kana wa akhawatuha. Jadi kata musannif babul mubtada'i wal khabar. Musannif rahimahullah dia sekalikan bab mubtada' dan juga khabar kerana berlazimannya kedua-dua ni pada ghalib. Biasanya kalau ada mubtada' mesti ada khabar. Kebiasaannya kalau ada mubtada' mesti ada khabar. Tapi ada keadaan ada mubtada' tidak ada khabar. Sebab tu ana sebut pada ghalib. Talazum mubtada' dan khabar ni pada ghalib. Yang ni pada kebiasaan. Ada keadaan ada mubtada' tapi tidak ada khabar. Jadi daripada sini kita tahu mubtada' ada 2. Apa ni? Mubtada'un lahu khabar dan satu lagi mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Dia terbagi kepada dua bahagian. Dan yang kita nak mengaji ialah ini mubtada'un lahu khabar. Mubtada'un lahu fa'il sadda masaddal khabar kita tak mengaji, tak sebut dalam kitab ni. Ada 2 bahagian, mubtada'un lahu khabar dan mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Jadi yang akan kita mengaji adalah mubtada' yang ada khabar.
Adapun mubtada yang tidak ada khabar tapi dia cuma ada fa'il, dan fa'il tu dah menutupi tempat khabar. Tak perlu lagi daripada khabar. Dan dia ada syarat-syarat dia lah. Dia mesti diiktimad di atas nafi ataupun istifham. Itu kita tak mengaji lagi. Perbicaraan hanya khusus kepada yang pertama, iaitu mubtadaun lahu khabar. Baik. Jadi mubtada pada lughah dengan mana manabda'u bihi, iaitu apa yang kita mulakan dengannya, itu panggil mubtada. Apa yang kita mulakan dengannya itu disebut sebagai mubtada. Adapun pada istilah, yakni istilah nahwiyin, bila ahli nahwu ataupun kita baca dalam kitab nahwu, bila disebut mubtada, maka iaitu maksud dia adalah apa yang disebut oleh musannif rahimahullah. Wa huwa ismul marfu'u al-'ari 'anil awamil al-lafziyyah. Baik, apa ni, anda akan tulis takrif yang panjang lah, kita akan buat pembahagian dia. Baik. Sebelum tu, sebelum ni kita ada sebut amil ada dua. Ada amil lafzi dan ada amil maknawi. Ada amil lafzi dan ada amil maknawi. Dan amil maknawi hanya ada dua, iaitu ibtida dan juga tajarrud. Ibtida pada jumlah ismiyah dan tajarrud pada jumlah fi'liyah. Adapun baki amil semuanya amil lafzi. Sebab tu ada kita awamil mi'ah. Kan? Disebut dalam tu amil-amil. 100 amil. Kan? Jadi yang amil maknawi dua aja. Yang lain semuanya amil lafzi. Boleh. Contoh kita mengaji sebelum ni. Wasallallahu alaihi Muhammad. Ja'a Zaidun. Siapa yang merofakkan Zaid? Ja'a merofakkan Zaid. Jadi kita panggil dia amil. Zaid ma'mul. Ra'aitu Zaidan. Siapa yang menasabkan Zaid? Ra'aitu. Ini amil. Kana Zaidun mujtahidan. Siapa yang merofakkan Zaid? Kana. Siapa yang menasabkan mujtahidan? Kana juga. Inna Zaidan mujtahidun. Siapa menasabkan Zaidan? Inna. Siapa yang merofakkan mujtahid pun inna juga. Jadi amil yang kita boleh sebut, yang kita boleh lafazkan. Amil yang macam tu disebut sebagai amil lafzi. Satu benda yang bagi kesan kepada kalimat lain dan dia boleh disebut, boleh dituturkan, dinamakan sebagai amil lafzi. Contoh fa'il lan afhama. Siapa yang menasabkan afhama? Asal dia afhamu. Tapi siapa yang menasabkan jadi afhama? Lan. Jadi lan tu kita boleh sebut. Begitu juga kalau kita masukkan amil jazam. Lam. Jadi lam afham. Sama juga amil dia kita boleh sebut lam. Tapi kalau ana sebut afhamu, siapa yang merofakkan afham? Tajarrud. Tak ada. Amil dia tak ada amil jazam, tidak ada amil nasab. Tidak ada amil nasab. Itu disebut sebagai tajarrud. Yakni kosong ataupun sunyi daripada amil nasab dan sunyi daripada amil jazam, itulah yang menjadi amil yang merofakkan afham. Nama dia tajarrud. Jadi dia ada amil, tapi amil dia tak boleh dilafazkan. Dipanggil amil maknawi. Jadi amil maknawi dua. Satu, al-ibtida.
Dan satu lagi at-tajarrud. Tajarrud ni pada jumlah fi'liyah, ibtida' pada jumlah ismiyah. Mubtada' khabar. Tengok Zaidun qaimun. Siapa yang merofakkan Zaid? Ibtida'. Boleh tak kita sebut ibtida' tu? Tak boleh. Perihal sesuatu kalimat tu berada kita jadikan di awal kalimah. Faham tak? Itulah dinamakan ibtida'. Kita meletakkan ataupun kita menjadikan satu perkataan tu, satu lafaz tu di awal kalimah. Itulah yang dinamakan sebagai ibtida'. Tapi jadi amal dia amal maknawi, amal yang tidak boleh kita sebut. Ja'lul lafzi awalan lisanin. Kalau tak silap, dia punya ni takrif dia. Menjadikan lafaz tu yang pertama bagi yang kedua. Kita letak dia di awal. Jadi Zaidun ni mubtada'. Jadi yang merofakkan dia adalah ibtida'. Perihal dia duduk di awal kalimah. Faham? Jadi amal dia tak boleh kita sebut. Tidak boleh kita tuturkan. Jadi dinamakan amal maknawi. Ini amal maknawi, ibtida' dan juga tajarrud. Adapun yang lain ni kita tengok semua amal-amal dia boleh disebut. Penting kita tahu tentang amal lafzi dan juga amal maknawi ni, dia akan sebut dalam takrif lagi. Faham? Dalam takrif disebut bahwasanya mubtada' ni adalah isim marfu' yang sunyi ataupun kosong daripada amal lafzi. Ini apa ni takrif yang disebut oleh musannif rahimahullah. Tengok kita baca takrif dia. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'. Mubtada' tu adalah isim marfu'. Disebut isim, terkeluar fa'il, terkeluar huruf. Jadi mubtada' ni isim. Maknanya bukan huruf, bukan fa'il. Al-marfu'. Dan mubtada' ni marfu'. Bukan mansub, bukan majrur. Al-'ari anil awamil al-lafziyah. Yang sunyi, yang kosong daripada amal-amal lafzi. Di sinilah amal-amal lafzi. Nak faham kat sini. Sebab tu penting kita tahu amal lafzi dan juga amal maknawi. Sebab amal dia amal maknawi. Itu dalam takrif dia disebut isim marfu' yang sunyi, yang kosong daripada amal lafzi. Dan mubtada' wa sallallahu sayyidina Muhammad, dari sudut dia ada khabar ataupun tidak ada khabar, tadi dia terbagi pada dua lah. Ada mubtada' yang ada khabar, ada mubtada' yang tidak ada khabar, tapi dia ada fa'il, sadda masaddal khabar. Dari sudut yang lain, mubtada' terbahagi kepada tiga. Pecahan dia macam itu juga, tapi kita tulis dulu dia punya takrif. Lughatan ma nabda'u bihi. Istilahan al-ismu zahir awil mutmar as-sarih atau al-muawwal bis-sarih al-marfu'u lafzan atau hukman al-'ari anil 'amilil lafzi. Al-'ari anil 'amil al-lafzi
al-madhkur lil isnad. Ini pun tak payah, tak pokok permulaan ni. Okey. Jadi istilahan al-ismu zahir awil mudmaru awil mudmar. As-sarih awil muawwal bis-sarih. Al-marfu'u lafzan aw hukman al-'ari 'anil 'amilil lafzi al-madhkur lil isnad. Baik. Bahagian dia sini. Al-mubtada. Mubtada al-ismu zahir atau mudmar. Sebut kat atas tu kan. Mubtada tu adalah isim zahir ataupun isim as-sarih au al-muawwal bis-sarih. Ini pembahagian bagi isim zahir. Sarih ataupun muawwal bis-sarih. Mudmar terbagi kepada apa? Kita ngaji itu baris dan mustatir. Mudmar, baris dan juga mustatir. Baris terbagi kepada dua. Apa dia? Muttasil dan munfasil. Mustatir terbagi kepada jawazan dan juga wujuban, tapi tidak ada mubtada dhamir mustatir dan tidak ada mubtada dhamir muttasil. Jadi khulasah dia, mubtada ada tiga jenis lah. Ada tiga jenis mubtada. Mubtada isim zahir, mubtada isim sharih, mubtada yang muawwal bis sharih dan mubtada dhamir munfasil. Jadi ada tiga. Semua ni nak bagi nampak, kita buat dulu pecahan macam yang hari tu kita sebut. Kan, pada fa'il dan juga pada naib fa'il. Sama aja, cuma ni mubtada. Itu fa'il ada isim zahir, ada isim dhamir. Zahir ada sharih, muawwal bis sharih. Dhamir ada baris, ada mustatir. Baris ada muttasil, munfasil, mustatir ada jawazan dan juga wujuban. Tapi bab mubtada ni hanya ada tiga. Sharih, muawwal bis sharih dengan munfasil. Jadi takrif tu ingatlah apa dia zahir, apa dia isim dhamir, kemudian apa dia sharih, baris, mustatir, muttasil dan juga munfasil. Itu kena ingatlah. Tu kalau mai lagi, ulang lagi. Baik. Jadi isim yang pertama sekali mubtada isim sharih. Maknanya ma la yahtaju ila ta'wil. Iaitu mubtada tu tak perlu untuk kita takwilkan. Mubtada dia tak perlu untuk kita takwilkan jadi isim. Seperti muawwal bis sharih. Kita akan tengok nanti. Contoh dia Zaidun qaimun. Az-Zaidani qaimani. Az-Zaiduna qaimuna. Faham? Jadi dia punya mubtada sharih. Zaidun qaimun, Az-Zaidani qaimani, Az-Zaiduna qaimuna. Ni contoh yang dalam kitab. Kan? Dalam kitab bagi contoh ni kan. Betul tak? Zaidun. Betul dah. Zaidun qaimun wa Zaidani qaiman wa Zaiduna qaimuna. Dia ada nak isyarat sesuatu. Faham tak? Apa yang nak isyaratkan? Apa yang kita nampak daripada contoh yang dia bagi? Meh?
Daripada contoh dalam kitab ni dalam kitabnya contoh. Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Apa yang dia nak isyarat kepada kita daripada contoh yang diberikan? Ha? Apa dia? Tak dengar. Mubtada. Apa dia? Mesti makrifah. Mubtada asal dia makrifah. Dia tak mesti makrifah. Asal dia makrifah. Al-aslu fil mubtada an yakuna ma'rifatan. Tapi boleh jadi nakirah jika ada musawwigh. Faham? Kat sini nak bagi tahu apa? Kena ada mutabaqah di antara mubtada dan khabar. Kena ada keserasian antara mubtada dan juga khabar. Apa kat sini qaim? Dalam ni ada dhamir apa? Dhamir huwa. Dalam qaiman ada dhamir. Ini dhamir tasniyah. Yang ni dhamir jamak. Sebab apa? Sebab mubtada sini mufrad. Sini tasniyah dan sini jamak. Dia mesti serasi. Dhamir yang ada pada khabar tu mesti serasi dengan mubtada. Dhamir yang kembali kepada mubtada tu mesti serasi dengan mubtada. Tapi syaratlah jika khabar tu ada dhamir. Jika khabar tu mengandungi dhamir. Sebab ni dia akan pecah lagi lah. Kita tak masuk lagi. Maknanya apa ni khabar, apa ni mubtada, khabar tu nanti kat khabar. Tapi kat khabar nanti. Kat khabar mufrad ada yang jamid, ada yang mushtaq. Mushtaq dia ada dhamir dalam dia. Faham? Mushtaq yang ada dhamir di dalamnya. Adapun jamid dia tak ada dhamir. Itu tengok nanti kat, tapi pun mungkin kita tak masuk, kita akan isyarat gitu je. Baik. Nak tunjukkan kena ada keserasian di antara mubtada dan khabar. Ini kalau khabar ada dhamir yang kembali kepada mubtada tu mestilah serasi dengan mubtada. Kalau mubtada tu isi mufrad, dhamir dia tu pun mufrad jugalah. Dan kalau tasniyah sama juga, kalau jamak pun jamak. Lepas tu dia sebut al-marfu'u lafzan. Ni marfu' lafzan ni. Marfu' lafzan. Ataupun hukman. Musa mujtahidun. Akhi mujtahidun. Akhi mujtahidun. Musa mujtahidun. Ini rafa' dia rafa' pada takdir. Rafa' pada takdir. Faham? Bukan pada lafaz. Tapi pada takdir. Kita takdirkan saja. Baik. Yang kedua muawwal bisarih. Itu kita bagi dah berapa? Pada fa'il dan juga al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ada 3 kan? 1 an wal fa'il. An dan juga fa'il. Baik. Tanbih ya. Kena jelas bab mubtada dan juga bab khabar. Untuk antum faham bab apa ni nawasikh mubtada dan khabar. Untuk faham bab kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, zanna wa akhawatuha, sangat penting untuk faham, untuk difahami dulu bab mubtada dan khabar. Sebab dia benda sama ya sana. Cuma masuk kana wa akhawatuha. Lepas tu dia ada perubahan pada i'rab. Adapun dari segi apa ni dia punya mubtada tu dan dia punya khabar tu sama. Sebab asal dia mubtada khabar. Lepas tu masuk kana, masuk inna, masuk zanna. Baik, muawwal bi sarih yang pertama an wa fa'il. Contoh dia apa? Misal saya dulu sebut wa an antasumu khairun lakum.
Antasumu dan ayat wa antasumu khairul lakum. Jadi an dan fa'il ni kita akan takwilkan dia jadi masdar. Kita akan takwilkan dia jadi masdar. Dia i'rab dah dulu, an ni harfu masdarin wa nasbin, tasumu fa'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi hazfun nun. Lepas tu al waw fa'il, apa ni dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Lepas tu wal masdarul muawwal min an wal fa'il fi mahalli raf'in mubtada'un. Faham? Takdiruhu siyamukum khairun lakum. Jadi dia tak soreh seperti mana bab yang sebelum. Apa ni mubtada' soreh ni. Sebab dia sini fa'il. Tapi ditakwilkan jadi isim. Sebab ada an harfu masdarin. Okey. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, anna wasmuha wa khabaruha. Ada sebut setengah kita anna wa ma'mula ha. Dan dua ma'mul dia. Iaitu isim dan khabar dia lah. Contoh misal minal khairi annaka mujtahidun. Yang dalam kurungan ni kita akan takwilkan dia jadi masdar. Kita akan takwilkan dia jadi masdar dan dia akan jadi khabar bagi minal khair. Tapi khabar muakhar. Takdir dia apa? Apa nak takdir? Mudah kan ni? Minal khairi ijtihaduka. Takdir dia minal khairi ijtihaduka. Kita akan ambil wasal Sayyidina Muhammad, kita akan ambil masdar mujtahid iaitu ijtihad. Kemudian kita akan idhafatkan, kita akan tengok dhamir pada annaka tu, selepas dia tu, isim anna tu. Kemudian kita akan idhafatkan dia kepada idhafatkan ijtihad kepada dhamir yang ada pada annaka ataupun isim anna tu. Jadi ijtihaduka. Jadi sini jadi mubtada. Tapi mubtada muakhar. Boleh. Mubtada tak syarat dia duduk depan. Kadang-kadang mubtada tu ditakhirkan. Ada keadaan harus untuk ditakhirkan, ada keadaan wajib untuk ditakhirkan. Tapi dalam ni tak sebut lagi lah. Kali kitab-kitab lain kalau masuk lagi ke depan nanti adalah perbahasan-perbahasan tu. Yang ketiga, ma wal fa'il. Masuk ma sini ma masdariyah. Contoh dia, misal lil insani ma sa'a. Takdiruhu lil insani sa'yuhu. Lil insani ma sa'a. Yani bagi manusia tu apa yang ia usahakan. Bagi manusia apa yang ia usahakan dalam dunia ni. Jadi ma sa'a ni ma masdariyah. Sa'a ni fa'il, jadi kita takwilkan ma dengan sa'a ni jadi jadi masdar. Dan dia jadi mubtada. Lil insani sa'yuhu. Habis. Selesai soreh dengan muawwal,
dengan muawwal bisharih. Baik. Isim dhamir hanya dhamir munfasil saja yang jadi mubtada. Adapun dhamir muttasil ataupun dhamir mustatir tak ada yang jadi mubtada. Yang ada dhamir munfasil yang disebut dalam matan tu, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, wa, ya, huma, hum, hunna. Semuanya ada 12. 5, 5, 2. Faham? 5, 5, 2, semua 12. Mufasil. Contoh dia ana qaimun. Ana qaimun. Nahnu qaimuna. Jadi mufrad dengan mufrad, jamak dengan jamak dengan jamak. Jadi setengah kitab dia buat terus. Maknanya mubtada' ni ada 3 jenis. Dia tak buatlah pembahagian macam ni. Dia terus buat mubtada' ada 3 jenis. Isim sharih, muawwal bi sharih, lepas tu dhamir munfasil. Pulanglah masing-masing lah. Kalau nak buat macam tu pun boleh. Jadi mubtada' dia buat 3 anak panah. Apa ni isim sharih, muawwal bi sharih dengan dhamir munfasil. Jadi matannya kita baca aja sebab dah disyarah. Babul mubtada'i wal khabar al mubtada'u wal ismul marfu' al 'ari 'anil awamil al lafziyyah. Jadi semua tadi itu kosong daripada amil lafzi. Kosong daripada amil lafzi. Yang mana mubtada' tadi disebut untuk kita isnad, untuk kita sandarkan sesuatu kepada dia. Anda tak syarah yang tu tadi. Maknanya di akhir takrif tu disebut al-madhkuru lil isnad. Sebab perkataan Zaidun, kita sebut benda ni untuk kita sandarkan sesuatu kepada Zaid. Zaidun mubtada', qaimun khabar. Jadi sekarang ni kita sandarkan apa kepada Zaid? Qiyam. Dalam qaim ada makna qiyam. Sandarkan qiyam ni kepada Zaid. Sebab tu dalam takrif tadi al-mazkur mubtada' tu disebut lil isnad. Untuk kita sandarkan kepada Zaid. Untuk kita sandarkan kepadanya. Kita sebut tu untuk kita sandarkan sesuatu kepada Zaid, sesuatu makna kepada Zaid. Sekarang ni kita sandarkan makna qiyam kepada Zaid. Zaidun qaimun. Ini disebut sebagai apa dia? Musnad. Musnad apa? Musnad ilaih. Yang ni musnad. Sebut sebagai musnad ilaih dan ini dikenali juga sebagai musnad. Jadi musnad ilaih masalah saya nombor. Mana musnad ilaih, mana musnad? Ha? Betul. Musnad ilaih. Takkid. Musnad ilaih. Yang qaim mubtada'. Qaim i'rab apa?
Ha? Mubtada. Ha? Kan dia tadi mubtada. Ha? Eh. Zaid musnad. Zaid musnad ilaih. Qaim mubtada. Tapi waktu ni bukan qaim yang jadi musnad ilaih. Faham? Sebab dia ni pada makna fa'il. Faham? Kalau kita tahu siapa yang jadi bahan cerita, kita tahu subjek, mudah. Siapa yang nak diceritakan? Jadi yang nak diceritakan ni Zaid. Sama nak diceritakan sana tu Zaid. Subjek yang nak diceritakan siapa? Adapun khabar tu iaitu benda yang kita nak ceritakan tentang subjek tu. Faham? Jadi yang kita nak ceritakan sekarang ni perihal siapa? Zaid. Kita nak cerita, kita nak datangkan khabar, cerita dia apa? Berdiri. Itu panggil khabar. Kalau dia jelas tu, dia nampak tu mudah. Sebab tu antara alamat isim adalah isnad. Alamat isim adalah isnad. Habis perbicaraan mubtada. Tak baca habis ni. Qala al-musannif rahimahullah al-mubtada'u wal ismul marfu' al-'ari 'anil 'awamil al-lafziyyah wal khabaru huwa ismul marfu' al-musnadu ilaihi. Kita akan masuk nanti khabar selepas ni. Kita tengok dulu. Nahwu qaulika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Itu bagi contoh saya dengan khabar tu, mubtada khabar. Wal mubtada'u qisman, zahirun wa mutmarun. Dan mubtada' tu ada dua bahagian, zahir dan juga isim zahir dan juga isim dhamir. Isim zahir tu terbagi pula pada dua, sharih dan muawwal bis sharih. Jadi perkataan zahir tu yashmal as-sharih wa al-muawwal bis sharih. Fa zahir ma taqaddama zikruh. Dia tak sebut muawwal bis sharih. Dia kata zahir yang mana telah lalu sebutnya. Tadi ya, Zaidun qa'imun, az-Zaidani qa'iman, az-Zaiduna qa'imun. Itu yang zahir. Wal mutmaru isna asyar. Wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa huma hunna. Nahu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma ashbaha dzalika. Baik. Jadi dia kata wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Ilaihi ay ilal mubtada. Iaitu isim marfu' yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan kepada mubtada. Itulah khabar. Jadi khabar macam tadi kita sebut Zaidun qa'imun. Qa'imun tu kita sandarkan kepada mubtada. Dan dia bagi dia menyempurnakan makna. Dia bagi faedah. Sebab kalau kita datangkan mubtada je, tak ada khabar, maka tak ada faedah. Jadi didatangkan khabar. Jadi khabar pada lughah dengan mana? An-naba. Berita. Khabar, bahasa kita pun sebut khabar. Pada istilah ma usnida ila al-mubtada. Tadi ya. Al-ismul marfu' al-musnadu ilaihi ila al-mubtada. Itu apa? Yani isim yang disandarkan kepada mubtada wa atamma ma'nahu. Dia disandar kepada mubtada, dia menyempurnakan maknanya. Setengah kitab dia takrifkan apa dia tadi dia. Al-ismu
alladhi tatimmu ma'al mubtada'i al-fa'idah. Al-ismul marfu' allati tatimmu ma'al mubtada'i al-fa'idah. Maksudnya isim marfu' yang jadi sempurna bersama dengan allati tatimmu bihi ma'al mubtada' al-fa'idah. Yang mana jadi sempurna dengannya, dengan khabar ni bersama dengan mubtada' jadi sempurna oleh faedah. Kalau tak faedah tak sempurna, Zaidun saja. Mana faham apa lagi? Jadi nak faham tu kena datang khabar. Baik. Jadi kat sini kita akan mengaji dia punya jenis-jenis khabar. Jenis-jenis khabar. Jadi anda akan bahagikan kepada 3. Khabar kepada 3, iaitu khabar mufrad, khabar jumlah dan khabar syibih jumlah. Jadi ada beberapa jenis khabar. Ada khabar yang disebutkan khabar. Ada khabar yang disebut sebagai khabar mufrad. Yang kedua, khabar jumlah. Dan yang ketiga, syibih jumlah. Sama je dalam kitab, cuma pembahagian tu tak sama. Dalam kitab khabar dia bahagikan kepada yang dia tunjuk dalam kitab dulu mufrad dan juga ghair mufrad. Boleh? Mufrad dan ghair mufrad. Ghair mufrad dia bagi pada 2. Jumlah dan juga syibih jumlah. Sama je lah, ada 3 kat 1, 2, 3. Ni cuma ni bahagi terus jadi 3. Faham? Sebahagian lagi bahagi 5 terus. Sebab jumlah ada 2. Ismiyah, fa'liyah. Yang ni jar wal majrur dengan zaraf. Jadi kalau kita kira 1 ada 5. Sebahagian kitab dia bahagikan khabar kepada 5. Faham? Tapi sebenarnya sama aja. Cuma cara pembahagian tu berbeza. Ada yang bahagi 3, dia buat 3 macam ni. Lepas tu jumlah dia pecah 2. Syibih jumlah dia pecah 2. Ataupun dia bagi 2. Macam kitab tu lah, kitab yang kita baca ni, Matan Jurumiyah. Mufrad dengan ghairu mufrad. Lepas tu orang buat pecah pula 2. Jumlah dengan syibih jumlah. Jumlah dengan syibih jumlah pecah pula 2. Sama enggak jadi 5 juga. Jadi anwa'ul khabar, jenis khabar ada 3, mufrad, jumlah dan juga syibih jumlah. Apa makna mufrad? Di sini makna mufrad bukan makna mufrad pada bab i'rab. Jadi bab i'rab mufrad dengan makna ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Sini ma laisa jumlatan wala syabihan biha. Apa yang bukan jumlah dan bukan syibih jumlah, dia makan mufrad. Apa yang bukan jumlah dan juga bukan syibih jumlah, itulah mufrad. Ini takrif dalam bab mubtada, dalam bab mubtada khabar ni. Nanti dalam bab munada dan juga dalam bab la, lain pula makna dia. Jadi kita kena tahu tempat istilah tu nak diletakkan. Jangan kita bawa istilah satu tempat, kita bawa pi dekat tempat lain. Jadi kepahaman tu akan salah. Jadi mufrad iaitu khabar mufrad, iaitu khabar yang bukan jumlah dan bukan syibih jumlah. Biasalah macam tadi sama ajalah. Zaidun, qaimun, az-zaidan, qaiman dan seterusnya. Jadi dia punya khabar bukan jumlah dan bukan syibih jumlah, dinamakan khabar mufrad. Khabar jumlah
terbahagi kepada dua. Yang tu jelas, mudah kan? Jelas kan? Okay. Cuma ni lah dia terbahagi kepada jami' dan juga mushtaq. Ada jami', ada mushtaq. Jadi jami' ni orang kata khabar yang wasallallahu Muhammad. Dia ada dhamir. Maknanya dia bukannya isim wasaf. Faham? Dan dia tidak ada dhamir dalam dia. Adapun mushtaq dia ada dhamir. Dia yatadammanu dhamiran. Jadi khabar yang ada yang mengandungi dhamir, dia isim mushtaq, dia ada dhamir. Dhamir tu mestilah mutabaqah dengan mubtada'. Faham? Adapun yang tak ada dhamir, tu masih muskilah. Contohnya nak cakap macam ni. An-nasu. An-nas ramai tak? Ramai kan? An-nasu kisman. Ada mutabaqah? Tak ada mutabaqah. Tapi muskilah tak? Tak muskilah sebab dia tak ada dhamir. Isman mana ada dhamir? Faham? Alif tu alamat dia punya ni, alif tasniyah. Kan? Alif tasniyah. Apa panggil dia? Dia punya tasniyah dia. An-nasu kisman. Jadi tak sama. Jadi tak ada masalah sebab dia tidak mengandungi dhamir. Tapi kalau dia punya khabar tu mengandungi dhamir, jadi dhamir tu mesti ada mutabaqah. Mesti ada mutabaqah dengan mubtada'. Laisa fi makna al-wasaf wala yatadammanu dhamiran. Yani ma fi makna al-wasaf wa yatadammanu dhamiran. Ya'udu ala al-mubtada. Ya'udu ala al-mubtada. Baik. Habis ya, isim mufrad, khabar isim mufrad settle. Khabar isim jumlah terbahagi kepada dua. Yang pertama jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah. Dan yang kedua khabar jumlah fa'liyah. Apa dia jumlah ismiyah? Iaitu jumlah yang tersusun daripada mubtada' dan khabar. Ma ta'allafa min mubtada'in wa khabar. Itu dinamakan jumlah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah, ma ta'allafa min fi'lin wa fa'ilin au naibihi. Naibi fi'il. Adapun jumlah fi'liyah iaitu jumlah yang tersusun daripada fa'il atau fa'il, ataupun jumlah yang tersusun daripada fa'il ataupun naib fa'il. Lebih ringkas, ma ta'allafa min fi'lin wa marfu'ihi. Cuma ni ana asingkan supaya lebih jelas. Kalau nak ringkas, ma ta'allafa min fi'lin wa marfu'ihi.
Perkataan marfu' tu termasuk fa'il dan juga termasuk naib fa'il. Contoh dia, misal Zaidun sya'ruhu tawil. Zaidun sya'ruhu tawil. Zaidun mubtada. Zaidun mubtada. Kita sebut mubtada satu. Mubtadaun awal. Sya'ruhu mubtada juga. Tapi mubtada yang kedua. Mubtadaun sanin. Tawilun khobar. Khobar bagi mubtada yang kedua. Khobar bagi sya'ar. Faham ah? Khobar bagi sya'ar. Sya'ruhu tawil ni satu jumlah. Dia faham? Sya'ruhu tawil satu jumlah. Jadi tawil ni jadi khobar bagi mubtada yang kedua. Dan jumlah ni jadi khobar bagi Zaid. Dia faham? Ini disebut sebagai jumlah sughra. Dan semuanya jumlah skala besar tu semua sekali jumlah kubra. Mafhum? Istilah yang diguna pakailah. Dipanggil jumlah sughra, dia jumlah dalam jumlah. Faham tak? Dan semua sekali dinamakan jumlah kubra. Jadi khobar dia sya'ruhu tawil. Khobar dia sya'ruhu tawil. Jadi sya'ruhu tawil ni jumlah. Sya'ruhu mubtada, dinamakan mubtada yang kedua. Sebab dah ada mubtada yang pertama Zaid, tapi khobar tak ada lagi. Khobar tak ada lagi, ada jumlah pula satu lagi. Sya'ruhu mubtada tawil, khobar bagi mubtada yang kedua. Dan jumlah mubtada yang kedua dan khobar dia ni jadi khobar bagi mubtada yang pertama. Cuma dia ada syarat lah, mesti ada dhamir sini. Dia mesti ada rabit. Kita kata pengikat. Dia mesti ada rabit. Ataupun penghubung. Kalau tak ada rabit tu, jadi dikira salah. Faham? Dalam bahasa Arab, bila kita cakap macam tu, tak ada rabit, dikira salah. Mesti ada rabit yang kembali kepada mubtada. Sini hu. Kembali kepada Zaid. Zaidun sya'ruhu tawil. Dalam tu dia bagi contoh apa dia? Zaidun jariyatuhu zahibatun. Sama juga ni. Jariyatuhu zahibatun. Ni kan jumlah. Jumlah ni jadi khabar bagi Zaid. Zaid mubtada pertama, jariyatuhu mubtada kedua, zahibatun khabar bagi mubtada yang kedua. Dan jumlah yang tersusun ni daripada mubtada kedua dan khabar dia jadi khabar bagi Zaid. Dia faham? Yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Khabar tu jumlah. Contoh dia wasana saya nomad Zaidun yusafir. Kan jumlah ni. Tersusun daripada fi'il dan juga fa'il. Fa'il dia mana? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir jadi rabit. Rabit lagi apa ni dengan mubtada. Yusafir ada dhamir kembali kepada Zaid. Jadi dia punya khabar dia jumlah. Dia punya khabar dia jumlah. Kalau Zaidun yusafiru abuhu. Mana robek dia? Tu ni robek dia ni pula dah. Tukar. Sebab yang ni tak ada dah. Dia tak mengandungi dhamir dah. Sebab dah ada isim zahir. Bila ada isim zahir dia tak mengandungi dhamir. Jadi di sini sekarang ni kita letakkan hu. Ni robek.
yang menghubungkan dengan mubtada. Syibih jumlah pun terbagi kepada dua, jar wal majrur, dan yang kedua az-zaraf. Dalam tu dia bagi contoh, Zaidun fiddari. Yang ni contoh dia, Zaidun indak. Ini jadi khobar. Jar majrur ni disebut sebagai syibih jumlah. Khobar syibih jumlah. Zaidun fiddar. Zaidun mubtada, fiddar khobar. Zaidun mubtada, indaka khobar. Ini salah satu pandangan. Dan inilah yang mudah untuk permulaan ngaji. Faham? Ni pun ada khilaf berkenaan siapa yang jadi khobar. Adakah jar majrur tu sendiri yang jadi khobar? Yani adakah jar majrur dan zaraf tu sendiri yang jadi khobar, ataupun muta'allaq jar majrur dan zaraf? Di situ khilaf. Ada yang kata jar majrur ni yang jadi khobar. Sebagian yang kata tak, yang jadi khobar tu muta'allaq bagi jar majrur. Muta'allaq ni tempat berpaut. Tempat berpaut bagi jar majrur dan tempat berpaut bagi zaraf. Faham? Dia huruf jar sebab dia tak boleh duduk sendiri kan. Huruf jar dia mesti ada tempat dia berpaut. Dia nak berhubung dengan benda tersebut. Contohnya, nak bagi contoh, apa dia? Kharaja anil madrasah. Kharaja anil madrasah. Jadi an ni dia berpaut daripada kharaja. Kharaja anil madrasah. Dia keluar daripada madrasah. Kalau kita buang kharaja, kita tukar dengan zahaba, dia tak boleh pakai an ni dah. Sebab an ni dia berpaut dengan kharaja. Kalau zahaba kita kena tukar ila al-madrasah pula. Cuma muta'allaq tu kadang-kadang disebut dalam jumlah, kadang-kadang tak disebut dalam jumlah. Muta'allaq tu, tempat berpaut tu, kadang-kadang disebut dalam jumlah. Ini ada ni. Faham tak? Kadang-kadang tak disebut dalam jumlah. Contohnya macam ni. Dan juga contohnya macam ni. Zaidun fiddar. Takdir dia Zaidun kainun fiddar. Zaid ada di dalam rumah. Zaidun kainun indak. Zaid ada di sisi kamu. Jadi sebagian ulama lagi kata khobar sebenarnya hak ni. Faham? Khobar tu sebenarnya kain tu. Yang dah dihazaf dah. Dah tak yang tak disebut tu. Bukannya indak tu. Ada yang kata dua-dua sekali. Jadi dia khilaf lah. Tapi yang mudahnya untuk permulaan tahu kata fiddar ni khobar. Indak khobar. Sebab benda tak nampak ni susah sikit. Dia kena mengaji bagi jelas hak lu ni nampak ni dulu. Lepas tu boleh mengaji benda-benda yang tak nampak, benda-benda takdir ni. Dia nak takdir terus. Jam terus lah. Tu dia kena mengaji hak zahir tu loh. Makrifah terus. Hilang terus. Ni nampak ah? Jadi jar majrur, ambil mudahlah jar majrur dan juga indak tu itu jadi khobar. Itu jadi khobar. Sedangkan kalau ikut pendapat Basrah, yang itu bukan khobar. Khobar dia muta'allaq bagi jar majrur dan muta'allaq bagi zaraf. Dan berkenaan dengan nak takdir apa tu pun ada khilaf. Adakah nak takdir isim, adakah nak takdir fi'il. Itu tak perlulah lagi sekarang ni.
Bismillah. Padam. Jelas? Sat. Abang. Ya Allah. Baik. Antara benda penting yang perlu kita tahu, bila satu khabar tu jumlah. Bila khabar mubtada' tu adalah khabar jumlah, maka tak dapat tidak daripada robit. Ada pengikat lah, kata pengikat ataupun penghubung. Yang mengikat mubtada' tu dengan khabar. Yang mengikat mubtada' khabar tu dengan mubtada'. Kalau sini yang kita nampak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, ada dhamir. Ada dhamir. Sini pun ada dhamir. Kalau kita buang abuhu, ada juga dhamir dalam ni. Dhamir huwa kan. Jadi dhamir ni dikira sebagai robit. Tu satu. Dia ada 4. Antara dhamir dia lagi isim isyarah. Contoh yang selalu disebut walibasu at-taqwa zalika khair. Ini mubtada' libasu taqwa. Mubtada' 1. Zalika mubtada' 2. Isim isyarat. Isim isyarat. Dan isim isyarat ni merujuk kepada libasu taqwa. Ini sini dah jadi robit. Antara robit dia isim isyarat yang merujuk kepada mubtada'. Yang ni khabar bagi mubtada' yang kedua. Jumlah ni jadi khabar bagi mubtada' yang pertama. Jadi robit dia ada 4 dhamir. Lepas tu isim al-isyarah. Yang ketiga i'adatu al-mubtada' bilafzihi. Dan yang keempat umum. Ni robit dia lah. Robit dia salah satu daripada 4 ni. Dhamir macam tadilah contoh tu. Yang kedua isim isyarat. Maknanya dhamir ni dhamir yang yang serasi dengan mubtada'. Dhamir ni mestilah dhamir yang serasi dengan mubtada'. Ad-dhamir alladhi yutabiqu al-mubtada'. Betul isim isyarat alladhi yushiru ila al-mubtada'. I'adatul mubtada' bilafzihi. Iaitu kita ulangkan mubtada' tu, kita ulangkan lafaz mubtada'. Itu pun dah jadi robit. Selalu dalam kitab bagi contoh ayat Quran al-haqqah. Ayat pertama kan? Lepas tu mal-haqqah. Jadi al-haqqah ni mubtada'. Khabar dia tak ada lagi. Lepas tu datang pula satu, dia datangkan jumlah. Ma ni mubtada', haqqah ni khabar. Haqqah tu khabar. Masih faham lah. Mubtada' al-haqqah tu khabar. Sekarang ni kita ulang balik lafaz mubtada' tadi. Mubtada' yang pertama. Kita ulang dia punya lafaz. Itu pun dah jadi robit. Itu dah jadi sebagai robit. Yang ketiga, yang adatul mubtada' bilafzihi. Yang ni kita ulang semula lafaz mubtada' pada jumlah tu. Pada jumlah khabar. Yang ketiga, yang keempat umum. Yang keempat umum, contoh yang biasa dibagi, Zaidun ni'ma ar-rajulu. Zaidun ni mubtada' kan? Yang ni khabar ni. Ni khabar. Jadi ni'ma kan atas pendapat yang asah fa'il. Faham? Jadi khabar jumlah fa'liyah. Khabar jumlah fa'liyah. Jadi khabar jumlah fi'liyah ni mana dia punya robit?
Domir tak ada, isim isyarat tak ada, i'adatul mubtada' bilafzi pun tak ada. Ni dia punya robek dia umum. Perkataan ni'mar rajulu ni umum. Sebaik-baik lelaki. Zaid termasuk dalam makna lelaki. Zaid termasuk dalam makna lelaki. Jadi dia umum. Perkataan ni'mar rajulu tu umum. Yang mana perkataan Zaid termasuk dalam makna ar-rajul yang ada pada jumlah. Payahlah sikit kan tu. Kan? Aku nak bagi tahu itulah robek dia ada 4. Dia padam. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah wal khabaru qisman. Dan khabar tu ada 2. Mufradun wa ghairu mufradin. Khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Fal mufradu nahu zaidun qa'imun wa zaidani qa'iman wa zaiduna qa'imuna. Sama macam tadi lah. Wa ghairu mufradi arba'atu asya'. Dan selain dan ghairun mufrad, khabar ghairu mufrad iaitu khabar maknanya khabar jumlah dan syibih jumlah. Itu masuk ghairun mufrad. Arba'atu asya'. Al-jar wal majrur wal zarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada' ma'a khabarihi. Jadi ghairul mufrad tu disebut tu 4 tu. Jadi 2 tu termasuk dalam jumlah, 2 lagi termasuk dalam syibih jumlah. Al-jar wal majrur wal zarfu, ini syibih jumlah. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, ini jumlah fi'liyah, wal mubtada' ma'a khabari, ini jumlah ismiyah. Kedua-duanya termasuk dalam kata jumlah, dalam kata jumlah. Khabar jumlah. Lepas tu dia bagi contoh nahu qaulika zaidun fidda. Ini contoh bagi khabar zaraf. Khabar bukan khabar jar dan majrur. Khabar syibih jumlah jar majrur. Zaidun fidda. Wa zaidun indak, yakni contoh khabar syibih jumlah zaraf. Wa zaidun qama abuhu, ini contoh khabar jumlah fi'liyah. Wa zaidun jariyatu zahibatun, ini contoh khabar jumlah ismiyah. Kemudian musannif rahimahullah nak sebutkan amil-amil yang masuk ke atas mubtada' dan khabar. Mubtada' dia punya amil dia maknawi kan. Baik. Jadi boleh jadi ada amil lafzi masuk. Dia masuk pada mubtada' dan masuk pada khabar. Ketika tu dia menghilangkan hukum mubtada' tadi dan juga hukum khabar. Kita tak, dan juga dia tukar nama. Kita tak panggil lagi mubtada', kita akan panggil isim bagi amil tadi. Dan khabar kita tak panggil khabar mubtada', kita akan panggil khabar bagi amil tadi. Amil yang masuk tu. Okay. Boleh faham? Sebab tu dikenali sebagai nawasikh. Dikenali juga sebagai nawasikh. Sebab dia menghilang. Nawasikh ni nasakh kan, dengan mana izalah. Jadi dia menghilangkan hukum mubtada' dan dia menghilangkan hukum khabar. Jadi al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada' wal khabar. Al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada' wal khabar. Ada 3. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dan zanna wa akhawatuha. Lepas tu apa orang kata pekerjaan kana? Apa fungsi dia? Dia bekerja merofakkan ke ataupun menasabkan ke ataupun menjarkan. Jadi kana tarfa'u al-isma wa tansibu
al-khabara. Ini pekerjaan kana. Dia merofakkan isim mubtada' tadilah. Sekarang ni tak panggil mubtada' dah, panggil isim. Asalnya mubtada' dan menasabkan khabar. Khabar ni khabar mubtada'. Tapi setelah ni tak panggil dah khabar mubtada'. Panggil khabar kana. Contohnya tadi, Zaidun qaimun. Kita masukkan kana. Kana Zaidun qaiman. Zaidun kita i'rab tadi mubtada'. Qaimun kita i'rab jadi khabar. Masuk kana Zaidun kita tak i'rab lagi mubtada'. Kita akan i'rab isim kana. Marfu' bi kana. Qaiman khabar kana. Masuk juga. Tadi makna dia marfu' ni masuk. Masuk dengan sebab apa? Kana juga. Jadi kana ni pekerjaan dia merofakkan dan menasabkan. Merofakkan isim, menasabkan khabar. Jadi dia menghilangkan hukum mubtada' dan juga menghilangkan hukum khabar. Sebab tu dikenali sebagai nawasikh al-mubtada' wal khabar. Adapun inna wa akhawatuha, pekerjaan dia tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar. Menasabkan isim, merofakkan khabar. Contoh Zaidun qaimun. Mubtada' khabar. Masuk inna. Dia akan jadi inna Zaidan qaimun. Pekerjaan dia aks, lawan bagi pekerjaan kana. Tadi Zaidun jadi Zaidan. Tadi qaimun tetap jadi qaimun. Jadi Zaidan mansub, sebab apa dia mansub? Sebab inna. Qaimun marfu', sebab apa marfu'? Sebab inna. Inna merofakkan isim, menasabkan khabar. Merofakkan Zaid yang tadi mubtada' dan menasabkan Zaid yang tadi mubtada' dan merofakkan qaim yang tadinya khabar. Cuma sekarang kita tak panggil dah Zaid ni mubtada', tapi kita panggil isim inna. Qaim kita panggil khabar inna. Adapun zanna wa akhawatuha, zanna wa akhawatuha dia tansibu al-mubtada' wal khabar. Zanna dia menasabkan kedua-dua sekali. Dia menasabkan kedua-duanya sekali. Tansibu mubtada' wal khabar jami'an. Zaidun qaimun. Mubtada' khabar. Masuk zanna. Zanantu Zaidan qaiman. Zanantu Zaidan qaiman. Jadi dia menasabkan Zaid dan dia menasabkan qaim. Yang tadi mubtada' dan khabar. Ini jadi maf'ul pertama, ini jadi maf'ul yang kedua. Ya. Baik. Bismillah. Jadi masuknya amil-amil ni dia menghilangkan apa dia amil maknawi tadi. Hukum bagi amil maknawi. Kan asalnya Zaidun qaimun kan? Jadi kita kata ni mubtada' marfu' dan ni khabar marfu' disebabkan amil maknawi kan. Zaid apa ni mubtada' tu, tapi masuk amil lafzi dia menghilangkan hukum amil maknawi tadi. Dia lebih kuat. Dan kita nak tengok sikit kana wa akhawatuha. Jadi kana wa akhawatuha dia ada semua sekali ada 3 belah. Semua sekali ada 3 belah dan kesemuanya adalah bukan isim, fa'il. Semuanya adalah fa'il. Inna wa akhawatuha ada apa? Ada 6. Kan? Inna wa anna
wa ka'anna, walakinna, lepas tu walaita wa la'alla. Ada 6. Semuanya huruf. Kesemuanya huruf. Dan zanna wa akhawatuha semuanya fa'il. Kita nak tengok kana wa akhawatuha. Jadi kana wa akhawatuha ada 13. Ada 13, iaitu kana, lepas tu kana wa amsa wa asbaha wa adha, kemudian wa dhalla wa bata wa sara wa laisa, tentu wa mazala ma fati'a, ma fati'a man fakka, betul? Ma bariha, betul? Madama. Jadi ada 13. Jadi kana wa akhawatuha ada 13. Maknanya kita kata fa'il apa ni yang merofakkan isim menasabkan khabar ni ada 13. Dan dia terbahagi kepada 3. Dia terbahagi kepada 3. Ma ya'malu, bi ghairi syart. Yang kedua, ma ya'malu bi syarti taqaddumi nafyin atau shibhihi. Yang ketiga, ma ya'malu bi syarti taqaddumi apa dia? Ma al-masdariyah az-zarfiyah. Tadi kana wa akhawatuha terbagi kepada 3 dari segi beramal tu. Ada yang beramal tanpa syarat, ada yang beramal dengan syarat didahului oleh nafi ataupun syibih nafi, dan ada yang beramal dengan syarat didahului ma masdariyah zarfiyah. Jadi 8 yang pertama, yang ni isim yang pertama. Isim yang ya'malu bi ghairi syart. Kana amsa asbaha adha dhalla 1 2 3 4 5 dhalla dia bata sara laisa. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ke-8 ni beramal tanpa ada syarat. Tak syarat pun didahului nafi ataupun syibih nafi, dan tak syarat pun didahului ma masdariyah zarfiyah. Kemudian yang kedua, isim yang beramal dengan syarat didahului nafi. Ini ada 4.
4 yang kemudian. Ikut turutan dalam kitab tu. Ni 8 kan, turutan dalam kitab tu. Lepas tu dia sebut mazala, ma fatiha, man fakka, ma bariha. Jadi ma zala, dia sebenarnya zala tu sebab kita letak ma tu sebab syarat dia mesti ada ma. Mazala, man fakka, ma fatiha, ma bariha. Dan satu disyaratkan didahului ma masdariyah zarfiyah, iaitu ma dama yang terakhir sekali. Ini di sudut beramal. Jadi semuanya 13 lah. 8, 4, 12. 1, 13. Kata musannif rahimahullah, nawasikhul mubtada'i wal khabar. Ataupun sebelum tu babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Itu amil-amil yang masuk atas mubtada' dan khabar. Wahya salah satu asya'. Jadi amil-amil yang masuk atas mubtada' dan khabar ada 3. Kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, wa zanantu wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha 1, inna wa akhawatuha 2, zanantu wa akhawatuha 3. Dan dari sudut beramal, kana merafakkan isim menasabkan khabar, inna menasabkan isim merafakkan khabar, zanna menasabkan isim dan khabar, kedua-duanya sekali. Lepas tu dia mulakan dengan kana. Qala fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Adapun kana dan saudaranya, yakni dan seumpama kana tu, maka sesungguhnya kana dan akhawatuha tu merafakkan isim dan menasabkan khabar. Wahia khawat dia, apa ni yang menasabkan isim merafakkan khabar tu? Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Sampai situ kisim yang ya'malu bi ghairi syart. 8 tu. Sampai situ buat tanda, yang ni ya'mal bi ghairi syart atau bi nuri syart. Lepas tu wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha. Yang ni ada ma depan tu. 4 ni pula, yang kedua tanda kat belakang ma bariha tu, yang ni ma ya'malu bi syarti taqaddumi nafi atau shibhihi. Kemudian wa madama, yakni ma ya'malu bi syarti taqaddumi ma al-masdariyah az-zarfiyah. Patu wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa amru syakhisan wa ma ashbaha dzalika. Baik. Tadi kita bahagikan dari dari sudut dia beramal. Ada yang beramal dengan syarat, tak ada syarat. Ada yang beramal dengan syarat didahului ma, nafi ataupun syibih nafi. Dan ada yang beramal dengan syarat didahului ma masdariyah zarfiyah. Ketiga-tiga ni juga kana wa akhwa ni juga dari satu sudut yang lain, dari sudut tasarruf dia terbahagi pula kepada 3. Dari sudut dia berubah, dia boleh masalah Sayyidina Muhammad ada dari sudut tasarruf sempurna ataupun tidak sempurna terbagi kepada 3. Dari sudut yang lain, dari sudut tasarruf, kana wa akhwatuha min jihati tasarruf bagi pada 3.
ma yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan kamilan. Yang kedua, ma yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan naqisan. Yang ketiga, ma la yatasarrafu aslan. Apa maksud ma yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan kamilan? Maknanya datang padanya fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Faham? Dia ada 7. 1 kana, 2 amsa, yang ketiga asbaha, yang keempat adha, yang kelima dhalla, yang keenam bata, yang ketujuh sara. 8 tadi tolak 1 laisa. 8 yang awal tadi tolak 1 laisa. Yang ni semua yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan kamilan. Dengan makna dia datang fi'il mudhari' dan dia juga beramal, dan datang fi'il amar dan juga beramal. Samalah amsa yumsi, amsi, asbaha yusbihu, asbih, adha yudhi dan seterusnya. Faham? Datang fi'il mudhari' dan juga datang fi'il amar. Adapun ma yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan naqisan, yang ni ada 4. Zala, infakka, mazala, manfakka, mafati'a, bariha. Bariha, fati'a, infakka, zala. Maksud dia, apa maksud ma yatasarrafu? Yang tasarruf fil fi'liyah tasarrufan naqisan. Maksud dia, fi'il ni dia tasarruf. Nak terjemah apa tasarruf? Ha? Macam mana? Terima saraf. Terima tasrif. Ini dia terima tasrif. Boleh ikut nah. Ada terima tasrif fi'il madhi dan mudhari' sahaja. Faham? Maknanya datang daripada fi'il ni fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Zala yazalu, infakka yanfakku, fati'a yafta'u. Macam mana ajar dah? Oh, betul. Yafta'u. Bariha yabrahu. Amar tak ada. Ini dipanggil naqis. Ma yatasarrafu fi fi'liyah tasarrufan naqisan. Infakka. Dalam ayat Quran apa? Tawahi tafta'u. Tawahi tafta'u. Itu ada hazah tu. Tafta'u. Bariha, ayat Quran juga. Nabi Musa tu. Lan nabraha alaihi akifina. Itu dia punya khabar ya. Lan nabraha, nahnu kan. Dalam tu ada domer nahnu. Mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Lan nabraha alaihi akifina. Nak susun bagi mudah faham sikit. Lan nabraha akifina alaihi. Yang ni alal ibadatil asnam. Yang ni kami senantiasa. Terjemah senantiasa. Kami senantiasa menyembah anak lembu sampailah Nabi Musa balik. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta dengan mana ila. Hatta yarji'a. Ila yarji'a.
Ni ila an yarji'a. Jadi 4 ni hanya datang fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Yang ketiga ma la yatasarrafu aslan, yang ni hanya datang fi'il madhi saja. Dia tak la yatasarraf. Ada 2. Laisa dan juga dama. Laisa dan juga dama. Jadi laisa mana ada fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' laisa apa? Ha? Yalisu. Ha? Ada? Tak pernah tahu. Ana bagi tahu. Tak ada fi'il mudhari' dia. Ha. Dama fi'il mudhari' dia. Ha? Fi'il mudhari' apa? Yadumu ada. Ha? Ada fi'il mudhari' eh? Ada kan? Tu kita tak ada. Ha? Kau tak Yadumu tu masalah Umar. Dama yadumu memang ada, tapi yang beramal dengan amal ni, hak ni dama aja. Faham? Dama yadumu tu ada. Kan? Itu ada daim. Ayat daim. Daiman tu kan. Daripada perkataan ni ya, dama yadumu dauman. Dauman wa dawaman. Dawam tu daim. Wah, salah saya nama. Memang ada, tapi yang ada tu bukanlah yang beramal ni. Faham lah? Boleh. Habis ya. Padahal ni pembahagian dia daripada jihah tasarruf. Ini kana wa akhawatuha min jihati tasarruf. Dia buat tajuk. Tadi kana wa akhawatuha min jihatil amal. Maksudnya tadi pembahagian dari sudut dia beramal. Dibagi pada 3. Ada yang beramal tanpa syarat, ada yang beramal dengan syarat, didahului ma nafi ataupun apa ni syibih nafi. Dan yang ketiga beramal dengan syarat didahului ma masdariyah zarfiyah. Kemudian pembahagian dari sudut tasarruf. Dari sudut soroh dia, terima soroh dia. Ada yang apa ni yang datang daripada fi'il tu fi'il madhi, mudhari' dan amar. Ada yang datang fi'il madhi dan mudhari' saja, dan ada yang fi'il madhi sahaja. Jadi yang datang tiga-tiga tu dinamakan tasarruf dia tu tasarruf kamil. Yang madhi dan mudhari' saja dinamakan tasarruf naqis, dan yang fi'il madhi saja dia la yatasarrafu aslan. Baik. Tu fi'liyah. Nin. Tu fi'liyah. Fi'liyah. Sebut itu. Nak faham dia fi kaunihi fi'lan. Ma yatasarrafu fi kaunihi fi'lan tasarrufan kamilan. Ya masdariyah. Di Habira. Selesai Muhammad Habis Baca sekali lagi matan ya. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya kana. Jadi kana ni nak merujuk kepada apa ni, sesuatu lah. Satu kejadian. Satu kejadian pada masa tertentu. Sama ada pada masa yang dah lepas ataupun boleh jadi pada masa sekarang. Tapi tengok atas penggunaan lah. Kana yakunu. Tengok pada penggunaan. Tengok.
Itu kana merujuk kepada, kita kata merujuk kepada masa tertentu lah, tapi bergantung kepada penggunaan dia lah, kepada fa'il yang digunakan, sama ada fa'il madi ataupun fa'il mudhari' ataupun fa'il amar. Kalau kita nak cerita sesuatu tu dah berlaku dulu, kita akan cakap lah apa ni, contohnya Zaid tu dulu dia orang yang bersungguh-sungguh, kana Zaidun mujtahidan. Kana Zaidun mujtahidan, Zaid tu dulu dia tu mujtahid. Kita akan guna kana. Lepas tu nak cerita kita pun sama juga. Kuntu af'alu hadza. Aku dulu aku buat benda ni. Nak bagi tahu aku dulu aku buat benda ni. Kita akan guna itulah kana tu untuk menunjuk masa yang telah lepas. Ataupun pada masa yang akan datang fa'il madiyah, fa'il mudhari'. Sa'akunu. Aku akan jadi. Sa'akunu mujtahidan ataupun sa'akunu aliman. Apa lagi? Ikut dia punya apa ni, fa'il tu fa'il apa? Asbaha merujuk pada waktu tertentu. Waktu pagi ya, amsa waktu petang. Adha merujuk pada waktu pagi, waktu duha. Zalla tengah hari. Tak silap ana. Bata waktu malam. Sara merujuk pada perubahan satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Sara ustazan. Ini dia tu telah jadi ustaz. Pada satu keadaan yang lain, bukan ustaz kepada ustaz. Kalau zala infakka fati'a bariha tu waktu bagi contoh, bagi makna senantiasa. Bagi makna senantiasa. Dalam ayat Quran tu yang Bani Israel sebut lan nabraha alaihi akifina, senantiasa kami ni menetap di atas sembah anak lembu ni sehinggalah Nabi Musa pun pulang. Lan nabraha. Ayat Quran tallahi tafta'u tazkuru Yusuf. Ya, demi Allah kamu ni masih senantiasa mengingat Yusuf. Ataupun boleh juga masuk nahi. La tanfak mushtaghilan an zikrillah. Nak terjemah macam mana tu? La tanfak. La tanfakka mushtaghilan. Atau tu kena buang nafi tu lah. Faham tak? Memang ada nafi tapi terjemah dia kata senantiasa lah. Kamu tu bersibuk dengan menyebut, berzikir, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zala hilang mana dia? Zala hilang. La zala tak hilang. Ini senantiasa. Infakka kan terlerai. Masuk la tak terlerai. Jadi senantiasa makna dia tu. Dari segi makna dia. Laisa nafi. Dama kita terjemah selama mana. Selama ada yang terjemah memandangkan. Madama. La takhaf madumtu indak. Jangan kamu takut selama mana aku ada di sisi kamu. Jadi selama mana. Nadib la takhaf. Habis. Allah Ta'ala a'lam. Dalam tu bagi contoh kana yakunu wa kun wa asbahu yusbi wa asbih taqulu kana zaidun qa'iman wa laisa amrun syakhisan wa ma ashbaha dzalika. Itulah secara ringkas. Allah Ta'ala a'lam. Nanti kita sambung inna wa akhawatuha dan zanna wa akhawatuha. Subhanakallah bihamdi syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi.